Nama saya Tagiru Akashi. Pengembaraan yang baru ini berlaku di DigiQuartz. Ia adalah dunia Digimon yang tidak disangka kewujudannya dan terletak sangat dekat dengan dunia kita. Bila Digimon bersatu dengan manusia yang mempunyai hati yang penuh kekejaman, maka mereka membawa segala bentuk masalah. Dengan bantuan rakan-rakan saya dan pasukan Fusion Heart, saya boleh selesaikan masalah berkaitan tentang Digimon ni. Digimon Land? Maafkan saya, tadi awak sebut Digimon Land ke? Sekarang kita boleh buru Digimon sebanyak mana yang kita nak. Macam tu ya. Dah tentu ada banyak Digimon yang baik hati. Apa kata kalau saya tolong awak? Sekarang ni pun masih awal lagi. Jadi apa kata kita jemput Taiki dan yang lain-lain ke sini? Saya pun fikir yang sama. Sama-sama. Tangkapan Digimon selesai. Awak dah cipta satu karakter untuk diri awak. Penonton gemar idola kerana idola beri pengalaman seakan-akan impian yang seronok. Sebab itulah ada karakter yang sesuai untuk semua orang. Awak ni memang tak boleh diharap. Dengar sini, contohnya. Niko ni. Saya ialah Niko di dalam hati anda. Saya Zawa Niko dan saya akan buatkan awak tersenyum. Ingat Niko ni dan saya akan sayangkan awak. Inilah laluan yang mesti diikuti oleh idola. Orang terkenal mesti berpakaian sesuai agar mereka boleh menyamar dalam orang ramai. Ini perkara biasa kalau awak cuba untuk menjadi idola teratas. Bukan tu nampak agak janggal ke? Taklah, ia memang comel. Ia yang terbaik. Korang tengoklah ni. Gadis yang kat atas butang ni memang comel sangat. Mukanya serupa dengan Kaiochin. Mereka mungkin kembar. Kaiochin, awak menangis lagi lah tu. Awak ni senang sangat menangis. Itu warga negara asing. Bagusnya! Hebat betul lah! Yeah! Dan Pikachu! Itu Pokemon. Hebatnya! Wah, apa nama dia ni ya? Ya, saya tak apa-apa. Sebenarnya, saya tahu cara kawal Taurus. Dulu, saya pernah tangkap dia. Saya Ash Ketchum. Saya datang dari bandar pelet di daerah Kanto. Dan ini kawan baik saya, Pikachu. Gembira jumpa awak. Pika. Menakjubkan! Tempat apa tadi? Pika. Awak ni penakut. 3 orang nak lawan dengan seorang. Saya akan lawan. Awak dah sedia? Pikachu. Sedia? Saya pilih awak. Pika. Saya pergi dulu ya. Kelas sekolah Pokemon mula hari ni. Yelah, saya tahu. Dan bila saya dapat, ia takkan sebosan Hurricane. Itu dah pasti. Ya, sebab mereka tak ada. Dengar, kalau semua Avengers tak ada, kitalah kena jaga bandar kita. Ia tugas kita. Maafkan saya sebab tipu awak. Jangan pergi dulu. Saya cuma nak tahu, kenapa awak cuba jadi Captain Marvel? Dan mana awak dapat kuasa tu? Maksud saya, awak sangat bersemangat untuk jadi Adiwira. Saya suka awak. Apa kata kita jadi satu pasukan? Charade? Oh, ada yang lebih teruk. Saya rasa saya boleh terima. Tolonglah, Clyde. Ronnie Anne ialah gadis yang paling kuat di sekolah. Dia takkan terasa. Clyde, saya perlukan bantuan. Saya kena keluar makan di Jean Huan's French Max Buffet dengan Ronnie Anne. Sebab awak betul. Saya menyinggung perasaan dia. Ronnie Anne, tunggu. Saya nak cakap sesuatu. Saya pernah cakap perkara yang sangat teruk tentang seorang gadis yang sangat baik. Ronnie Anne, awak memang sangat hebat dan lucu. Dan saya rasa sangat gembira dapat keluar dengan awak hari ini. Tapi, macam apa yang kakak saya Lori cakap, lebih elok tunjukkan dari bercakap saja. Ya, ini menjengkelkan, tapi semuanya pasti ada hukuman. Janji saya dah baiki keadaan antara saya dan Ronnie Anne. Kawan perempuan. Ceritalah. Tak, ini tak mungkin. Oh, ianya tak mustahil. Beta tak sangka. Putri Flame. Beta kena pergi. Oh, God. Beta ingat beta dah sedia untuk semua ni. Finn, kadang-kadang kamu nakkan sesuatu dan kamu nak cium dia dan bersamanya. Tapi tak boleh. Sebab tanggungjawab terpaksa berkorban. Beta nak cakap yang kamulah hero Beta, Finn. Kamu hero Beta. Beta gembira kamu faham kenapa kamu tak boleh bersama Putri Flame. Lemon Magic-nya tak boleh tampung romantik yang melampau. Glop, kalau Finn cuba cium dia, dia akan terbakar kepanasan. Dia akan cair melalui gerak bumi.
turun ke ruang teras lebur. Lepas tu dia akan dicampak oleh graviti sampai dia terbakar keluar dari dalam bumi. Kamu ingat kenapa Beta boleh biarkan ayahanda kurun dia? Saya rasa semua tahu apa yang jadi sekarang. Saya pasti awak dah tahu hari ni akan jadi juga. Saya faham awak bimbang tapi ini tak sesuai. Saya pemata kristal, saya dah besar. Dan saya kena berhenti cakap, saya dah besar. Dengar, saya tahu ini susah tapi jadilah positif sikit. Aduh, saya rasa saya tak boleh jadi skuad ninja lagi. Pergi dari hidup saya, skuad ninja! Yeay! Skuad ninja baru! Macam mana awak selalu saja ada? Awak nak bagi tahu sesuatu yang hebat tentang awak ke? Alah, saya dah besar sekarang ni. Tidak! Kalau sesuatu nak jadi dekat saya, biarkan ia terjadi. Tak, awak yang tak faham. Semua yang saya buat akhirnya mesti terjadi apa-apa. Lagi saya tahu yang saya tak tahu. Saya tak boleh hidup lagi. Apa saya buat ni? Saya rasa saya tak boleh nampak masa depan saya dari atas ni. Okey, inilah dia. Hari ni 24 Jun. Saya jumpa sesuatu yang saya percayai sebuah gua. Oh wah, jadi ni gua korang. Cantiklah. Jadi memang betul lah yang saintis cakap. Kaviti korang ni memang gila. Boleh dikatakan penjagaan gigi yang lemah menjadi penyebab kepada sikap ganas awak ni. Bukan gangguan sangat pun, serius ni. Saya buat kajian untuk peruan tempatan. Ia tugasan untuk kelas saya. Sebenarnya ia kursus college. Saya langkah beberapa grade. Jadi koranglah yang beban. Sebenarnya saya ada cadangan untuk awak semua. Boleh tak kalau saya duduk di sini sekejap untuk belajar tentang tingkah laku awak? Jangan ada pergerakan hingga saya siap periksa kawasan ni. Awak adalah mangsa, malang, kekok dan lain-lain. Awak suspek utama. Ada kegelapan dalam diri awak. Saya boleh nampak dalam mata awak. Awak pemerhati yang buat panggilan bertanggungjawab. Panggilan yang sangat bijak. Pernah terfikir dan sertai kami? Tak ada yang mengarut tentang mencari keadilan. Mak saya seorang ranger sebelum ni. Dan dia ajar saya untuk perjuangkan kebenaran. Tak kiralah sesuka mana. Jadi awak nak ikut yang mudah dan dapat bayaran balik? Atau awak nak buat apa yang benar demi kebenaran? Mari, teruskan usaha semua. Mereka tu bukannya kuat pun. Marilah, Koi. Awak pemain terbaik. Tunjukkan kekuatan kita. Saya tahu, Koi. Tapi kita tak boleh putus asa. Kalaulah maskot kita ada di sini dan beri sokongan. Hei, hebat persembahan awak semua tadi. Terima kasih, maskot. Wing-wing. Beta tahu. Beta tak dapat cari sayap slot. Square packing tebun Beta tak jumpa juga. Rupa-rupanya ada dalam topi Beta. Pandai kamu menyiasat lost touch bottom. Terima kasih. Mungkin ada belakang kamu agak. Alamak. Beta sayang sangat yang tu. Dapatkan bantuan atau jejak belian. Dah kamu sibuk baca buku cerita. Mestilah kita perlukan mereka. 7D. Gembiranya Beta. Apa hal kamu kemari? Hari ini dah 5 biji bola hilang. Ya, betul. Rasanya kalau tak berbalah macam tak sah. Betul cakap Marco. Wow, saya tercakap kuat ke? Oh, baguslah. Sekarang kita terperangkap dalam bilik lukisan. Saya benci lukisan. Maafkan saya. Saya tak mampu nak hadap semua ni lagi. Saya perlu jaga diri sendiri. Lega rasanya. Tengoklah saya. Saya dah boleh menari sekarang ni. Oh, hai semua. Boleh saya tanya awak berdua satu soalan dulu tak? Apa yang awak berdua buat ni? Padahal sikit lagi kita boleh keluar dari istana ni. Akhirnya saya ke Buloh ni. Kalaulah dapat makan pizza ke, dapat krepek berbungkus-bungkus ke. Boleh tak berhenti? Tak ada apa-apa, okey? Saya tak nak awak ejek saya. Saya takut pada roller coaster. Masa tu cuti musim panas. Semuanya nampak normal. Saya baru siap pasang projek sains saya di belakang rumah saya. Tiba-tiba, dulu saya suka roller coaster. Tapi tak sangka ia boleh jatuh dari langit dan musnahkan impian. Penjelasan melampau tak membantu. Memang hadapi ketakutan tu menakutkan. Tapi saya perlu awak untuk hadapi ketakutan saya. Okey, kita sama-sama akan buat. Kawan-kawan, kita ada situasi yang sangat serius. Adrian dan ayahnya akan ke perkahwinan diraja di England minggu ni. Awak tak faham? Kagami dan maknya pun akan pergi. Tandanya Adrian dan Kagami akan luangkan masa sepanjang minggu bersama-sama. Macam mana kalau Adrian kagum dengan kawan dan gayanya dan menari bersama dia di majlis tu? Dan macam mana kalau mereka menaiki kereta kuda yang romantik? Habislah kalau macam tu. Mereka naik Star Train ke London pukul 11 pagi. Kurang dari 2 jam. Kena buat sesuatu. Cepat.
Saya akan tuliskan address surat dan bagi dia di platform sebelum dia pergi. Jadi saya tak akan salah cakap bila bagi tahu dia. Kepada disayangi, bila kita sukakan seseorang, kita tak patut tahan diri dari bagi tahu mereka. Sebab suatu hari nanti, kita akan sedar yang ia terlambat dan semua harapan dan impian kita musnah dan tak ada cara untuk mengubahnya. Saya nak bagi tahu awak hari ini sebelum awak pergi, supaya awak boleh bawa kata-kata saya. Saya harap ia akan terus ke hati awak dan bila awak kembali, awak bagi saya peluang untuk buktikan kata-kata saya ni. Saya sayangkan awak. Kiki, sarung kopeng saya. Putrevia, jangan risau. Kita akan cari pedang tu. Kita ada kes mencari pedang yang hilang. Sesuatu yang pelik tentang langsir ni. Ia sama dengan cebisan kayu yang kita jumpa di almari. Ada satu lagi soalan. Kenapa ada troli berisi tanah liat di beranda? Ini bukan cebisan biasa. Malah, cebisan kayu ni sepadan. Mari fikirkan. Macam mana kalau ada orang gunakan peralatan mengukir untuk ambil pedang tu, lepas tu peralatan tu pecah. Kemudian mungkin mereka gunakan cebisan yang pecah tu untuk tahan langsir dan troli ni. Cuma ada seorang yang kita nampak gunakan peralatan ni. Si pengukir. Dia guna peralatan mengukir untuk mengukir patung Putrevia. Awak akan ke London, England, Jack. Salah satu bandar terbaik untuk buku di dunia. Di sana ada ribuan kedai buku dan perpustakaan untuk orang yang suka membaca. Olivia pasti setuju. Dia telah memesan sesuatu yang dianggap Braille. Braille adalah cara budak di London katakan bergaya. Ambil posisi awak, Jack. Jack, sedia untuk berlepas. Ini pangkalan. Ada apa, Jack? Kuasa pasukan pasti dapat selesaikan masalah perpustakaan besar. Persoalannya, pasukan siapa? Polis peronda Paul pasti dapat selesaikan misteri buku yang hilang. Jimbo, Jack perlukan bantuan di London. Kenapa ni? Apa yang dah jadi pada kamu semua ni ya? Raksasa, saya rasa saya macam kenal kamu ni. Oh, Mak tahu. Sebenarnya kamu, Jack. Jack, nampaknya kamu dah terjatuh ke dalam semak lagi. Kamu anak bertuah. Habis biji kokolbu melekat pada kamu. Yelah, mestilah Mak boleh kenal semua anak-anak Mak. Walau kamu menyamar sekalipun. Dah tentulah. Itu naluri seorang emak. Macam mana? Sesuai tak? Senyaplah. Kalau tak, saya akan tutup sistem. Angkatan Pertahanan Bumi? Jangan buat lawak lah. Awak ingat saya akan kalah dengan mesin tu? Ini bukan kerja saya. Sistem saya dah digodam dan dikawal oleh seseorang yang lain. Saya terperangkap di dalam tu. Lagi 10 minit, gas berbahaya akan dilepaskan. Saya perlu selamatkan Asahi. Saya perlukan bantuan awak berdua. Darling, sasarannya Ultraman. Jangan sentuh ni dengan tangan yang kotor. Ini bukan sesuatu yang Ultraman palsu seperti awak perlukan. Ini adalah Jairo abang-abang saya. Kalau impian dia cakap, ia takkan termakbul. Alahai. Apa sangatlah majlis tari menari tu. Lagipun saya rasa majlis tu pasti sangat bosan dan tak meriah dan begitu indah sekali. Kata surat tu, atas titah kerajaan, setiap anak gadis yang belum berkahwin diwajibkan hadir. Ya, memanglah gayanya agak lama, tapi tak apa. Saya akan perbaikinya. Saya minta maaf. Saya lupa tentang segala-galanya. Termasuklah masa, tapi suasananya sangat indah. Paras rupanya begitu tampan dan semasa kami menari. Oh, saya pasti yang Puteraja sendiri pun takkan mungkin lebih... tak apalah, ia dah berakhir dah. Dia nak menari dengan putera? Mak sedar tak apa yang Mak cakap padanya tadi? Oh, kalau... Awak ni kan memang betul-betul lembab lah. Biar saya buat sendirilah. Dah, pergi jauh-jauh. Saya akan pastikan ia muat. Saya dilarang berjumpa orang. Nak tahu tak? Saya tipu mereka. Saya sudah berjumpa seseorang. Dia tinggi orangnya, kacak orangnya dan
dan sangat penyayang. Sebelum kami berdua berpisah, dia mendakap saya erat-erat. Ya, ia hanyalah mimpi. Inilah hari yang paling membahagikan saya. Segala-galanya berlaku dengan indah. Dengan satu tamparan pedang ayah bertaburan, dia gigit. Kaki ayah pula dikunyahnya. Dan rasa itu menelan kaki ayah dengan rakus. Mordu tak pernah ditemui lagi. Dan berkelana di dalam rimba menunggu peluang untuk membalas dendam. Saya tak nak hidup saya terus dikawal. Saya nak kebebasan. Tapi ini hidup saya, ya. Saya masih tak bersedia. Saya sumpah Angus, saya tetap takkan berkahwin. Saya akan buat sesuatu. Perkahwinan ni ialah apa yang Mak nak? Mak pernah tak tanya apa yang saya nak? Tak. Mak cuma tahu bagi tahu saya apa yang saya perlu buat, apa tak perlu buat. Cuba jadikan saya macam Mak. Saya tak akan jadi macam Mak. Awak ni siapa? Selamat datang ke makmal kami. Rintangan Sifa lebih laju, tapi belum cukup laju. Hero, tolong terangkan sekarang. Kenapa awak berhenti? Peduli apa lampu merah? Kita tengah dikejar. Baron Von Distruck. Oh, baik, cakap sajalah. Tapi kali ni, kita guna cara yang betul. Saya akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Sebab saya akan jadi pegawai polis. Iya, $200 sehari, 365 hari setahun. Sejak awal 12 tahun, itu dah 2 dekad. Jadi dah 20, dah jadi 1,400,000 rasanya lah. Lagipun, saya bukan tahu mengira. Tapi saya sangat pandai mengira. Mengikut laporan cukai yang awak laporkan, kejap saya tengok, kosong. Kalau nak tahu, penipuan dalam borang cukai adalah satu kesalahan. Pemangsa tak sepatutnya menderita kerana kesilapan saya. Saya perlu perbaiki keadaan ni. Tapi saya tak dapat buat tanpa awak. Dan bila kita selesai, awak boleh terus benci saya. Dan itu hak awak. Sebab saya sedar saya ni kawan yang sangat teruk. Saya dah lukakan awak dan awak boleh pergi sebab awak betul. Saya takkan ganggu awak lagi. Awak ni Nobita ke? Nama saya Riruru. Baiklah, jom kita pergi ke rumah awak sekarang. Saya dah agak. Ia bukannya satu robot pemusnah. Ianya hanya robot untuk kerja-kerja biasa saja. Tentera kita semuanya dah bersedia untuk bergerak. Yang tinggal cuma tunggu pengkalan ni siap sepenuhnya. Pengkalan ni adalah pengkalan utama kita yang akan jadi pusat serangan kita ke atas bumi. Gunakan sepenuh tenaga yang kita ada. Kita akan siapkan pengkalan secepat yang mungkin. Misi sebenar, menangkap orang bumi. Sebelum lahirnya manusia di bumi ni, terdapat satu tamadun manusia yang hidup jauh di luar sana. Tapi apa yang silapnya, mereka bermusuhan sesama sendiri. Mereka semua tamak dan saling membenci, juga membunuh satu sama lain. Kemudian muncul satu planet tanpa penghuni. Dan muncul pula 2 robot iaitu AM dan IM dan berkata, kami akan jadikan planet baru ni sebagai kerajaan buat kami. Istana Hozuki ni adalah tempat untuk orang-orang yang dah dibuang oleh penduduk kampung. Pencuri tetap pencuri, pembunuh juga tetap pembunuh. Awak perlu sedar yang awak berada di dalam lubang yang dalam. Tak perlulah nak mendalamkannya lagi. Saya datang kemari pun sebab saya dengar ada orang berkata yang awak dah dihantar kemari sebab dah lakukan satu kesalahan besar. Menurut maklumat dari kumpulan Hana, iaitu kumpulan kami, mereka perlukan cakra yang banyak untuk buka kotak tu. Jadi tak salah lagi, sasaran mereka adalah awak. Cakra Jinchuriki yang ada dalam awak tu penting buat mereka. Saya faham awak nak Ibrahim macam mana. Percayalah. Betulkah awak rasa rupa saya ni memang cantik? Saya masih dalam rundingan dan si lembab ni dah beritahu semuanya. Jangan seksa diri awak, Clint. Ini kerja Loki, raksasa dan jampi dan kita tak pernah dilatih menghadapi benda tu. Kita perlu menghentikannya. Ya, siapa kita? Saya tak tahu. Siapa-siapa yang tinggal. Saya dah didedahkan. Ada tanda merah pada nota saya. Saya akan padamkannya.